Assalamualaikum. Okey, saya sambung masih di bawah bab 3, tapi kali ni kita tengok part yang kedua di bawah pengamiran tentu luas suatu rantau. Okey, objektif pembelajaran kita hari ini ialah yang pertama, kita akan menentukan luas satu lengkung dengan paksi X. Dekat sini ya, dengan paksi X. Dan yang kedua, kita akan menentukan luas suatu lengkung dengan paksi Y. Jadi berdasarkan objektif hari ini, kita ada dua ya. Yang pertama, bila melibatkan paksi X, luas dengan paksi X. Dan yang kedua, kita luas dengan paksi Y. Jadi kita tengok yang pertama dulu, iaitu menentukan luas suatu lengkung dengan paksi X. Okey, dengan paksi X. Baik-baik kat sini, paksi X dahulu. Okey, jadi macam biasalah, saya dah terangkan, kalau ada je perkataan luas, ini bermaksud kita akan kamirkan. Okey, macam tu. Luas ialah sesuatu kamiran. Dengan paksi X, bermaksud kita nak kamirkan terhadap X. Begitu. Okey, mesti terhadap X sebab dia nak dengan paksi X. Jadi, bila kita nak kamirkan terhadap X, persamaan yang mesti kita gunakan mestilah Y. Maksud Y kat sini, dalam persamaan tu mestilah Y sama dengan apa-apa-apa. Depan dia perkara rumus mesti Y. Inilah kita dapat bentuk arm dia kalau kita nak cari luas pada paksi X. Persamaan dia wajib Y. Ini persamaan. Y itu akan menjadi perkara rumus. Okey, itu maksud dia hari ini. Okey, jadi kita tengok kes yang pertama, luas rantau antara lengkung dengan paksi X, tapi dianya melibatkan di atas paksi X. Atas ya. Dan kita juga tahu kalau ada perkataan luas, so rumus yang kita kena buat ialah luas. Luas ialah satu kamiran. Kamiran di mana dia kata dengan paksi X mestilah dx. Dan kalau di sini ialah dx, maka persamaan dia wajiblah Y. Tapi kita mesti tahu had atas dia apa, had bawah dia apa. Ini had bawah, ini had atas. Okey, maksud dia kita nak kamir daripada mana ke mana. Okey, inilah contoh dia. Okey, contoh dia awak ada satu graf dengan persamaan Y sama dengan Fx. Jadi graf kita ialah yang warna merah ni. Yang warna hijau ni yang saya tandakan sebagai hijau ni. Okey, dan kes ini juga dia melibatkan antara graf dan paksi X. So, ini paksi X awak. Yang saya tanda merah tu. Okey. Jadi, sekarang tengok. Dia kata kita nak kamir, nak kira luas daripada mana sampai mana. Sebab saya kata dia mestilah kamiran tentu. Jadi, sekarang soalan kata kirakan daripada A sampai B. Bermaksud A ini ialah kita punya had bawah. Dan B ini ialah kita punya had atas. Jadi kalau kita nak kamirkan, kita nampak tak? Ini perkara pertama yang awak kena tahu ialah mana kawasan yang kita nak. So, kita tahu kita daripada A sampai B. Okay, macam tu. Kita ada satu lengkungan dan kita ada paksi X. Mana kawasannya? Jadi ini lengkung. Ini X di bawah graf. Di bawah. So, kalau saya tandakan di bawah, sebenarnya dia macam tu. Di bawah graf. Sampai paksi X je tak boleh lebih paksi X. Macam tu. Tapi sekarang saya hanya nak daripada A sampai B. So, itu yang saya dapat kawasan yang saya tandakan sebagai L sahaja. Jadi, kita akan kamirkan dia sebab kita nak kira luas. Daripada A sampai B, dx persamaan dia mestilah Y. Mesti Y, wajib. Boleh? Okey, sekarang mari kita tengok contoh pertama. Okey, sekarang saya beri persamaannya ialah Y sama dengan Y sama dengan Y ya. Y sama dengan.
So, kawasan je. Step nombor 1, tengok kawasan. Okey, dia kata daripada 1 sampai 4, ini grafnya. Ini graf dia. Okey, di bawah graf dan dengan paksi X. So, di bawah graf daripada 1 sampai 4 dan paksi X. Okey, kita dapat kawasan gitu. Jadi macam mana kita nak kira luas? Luas ialah kameran daripada 1 sampai 4 dx persamaannya mestilah y. Boleh? Jadi y itu ialah menjadi perkara rumus. Jadi sekarang kita mengira luas daripada 1 sampai 4. Apakah y? Tengok kat sini perkara rumus kita y sama dengan 6 per X kuasa 2 kamirkan terhadap X. Nampak tak? Bila kita dah ubah Y, kalau dekat sini X, persamaan kita pun mesti X. Dia wajib gitu. Nampak? Mesti sama. Kalau sini DX, dalam ni pun mesti X. Dia tak boleh huruf lain. Okay, sekarang baru kita cantikkan macam biasa. Kita buat kameran tentu. So, saya ada 1 sampai 4. X ini saya bawa naik atas. Okay, dia akan jadi negatif X. 6X negatif 2 terhadap X. Tengok ya, tanda kameran saya tak hilangkan lagi. Sebab apa kameran tak hilang? Sebab saya belum tambahkan indeks. Okey, bila dah jadi macam ni, kita apply 3 step. Okay, step 1, tambahkan indeks 6x negatif 2 tambah 1. Step yang kedua, bahagikan dengan indeks yang baru negatif 2 tambah 1. Step yang ketiga, dia ialah kameran tentu. Jadi kita kena letakkan limitnya daripada 1 sampai 4. Macam tu. Boleh? Alright, jadi barulah kita masukkan nombor. Jadi luas ialah masukkan had atas dahulu. Jadi kita dapat 6. X kita akan jadi 4. Okey, X kita akan jadi 4. Itu X kita. Okey, lepas tu kita punya kuasa negatif 2 tambah 1, negatif 1 per negatif 1. Okey, itu had atas. Okey, next, tolak. Okey, 6. Okey, sekarang X kita dah jadi 1. Kan? X kita dah jadi 1. So, 1 kuasa negatif 1 kuasa negatif 1 per dengan negatif 1. Okey, awak tekan kalkulator. Awak akan dapatlah luasnya ialah. Okey, tekan-tekan kalkulator akan dapat 4 1 per 2. Ataupun 9 per 2. Okey, nyatakan jawapan dalam bentuk pecahan. Itu adalah lebih tepat. Okey, okay, next. Kita pergi kepada yang seterusnya. Kes yang kedua. Kes kedua, apa kes kedua kata? Kes yang kedua kata masih luas antara rantau, tapi sekarang kita nak tengok di bawah paksi X. Bawah. Tadi atas ya, di bawah. Jadi, kalau di bawah, contoh, saya ada X, saya ada Y. Ataupun Fx lah, mana-manalah soalan bagi. So, katakan saya ada lengkung begini. Okey, Y sama dengan Fx. Ini paksi X. Paksi X. Okey. Jadi saya nak tengok di bawah. Maksudnya di bawah. Okey. Di bawah lengkung itu. Itu maksud dia di bawah. Alright. So kita tengok contoh yang sebenar. Kita tengok yang B. So tengok B. Kita ada satu persamaan. Ini persamaan yang diberi. Y sama dengan
X kuasa 2 tolak 6X tambah 5. Okey, ini bentuk grafnya yang warna merah. Sekarang di bawah, baik-baik tau. Tadi saya cakap kan, luas di bawah. Nanti awak akan cakap, cikgu kenapa tak tanda di bawah graf macam ni? Macam ni. Ingat, dia mesti dengan paksi X. Nampak tak? Dengan paksi X. Jadi ini kan paksi X kita. Ni paksi X kita. Kalau kita tanda dekat bawah tu, mana pergi paksi X kita? Ini graf kita. Nampak tak? Ini graf kita yang warna hijau ni ialah graf kita. Dia mesti dengan paksi X. Jadi nak tanda, kalau tanda bawah macam ni, tak pergilah paksi X. Paksi X duduk atas. Jadi kita akan tandakan di atas macam tu. Okey, sebab dia mesti dengan paksi X. Tapi limitnya ialah daripada 2 sampai 5 sahaja. Jadi tidaklah termasuk kawasan yang tepi ni. Kawasan dia hanya di sini sahaja. Itu yang saya kata step nombor 1 mesti tengok mana kawasannya. Okey, sekarang barulah kita boleh kira kita punya luas. Jadi luas ialah kamiran daripada 2 sampai 5 dx. Pada x. Jadi kalau pada x ini mesti y. Jadi apakah y kita? Y ialah, nampak tak kat situ? Jadi kita gantikan y. Nampak tanda kamiran tak hilang lagi. Y kita ialah X kuasa 2 tolak 6X tambah 5 dx. Nampak tak? Kalau sini X, dx dalam dia semua X. Boleh? Okey, sekarang kita nak hilangkan simbol kamiran. Kita akan start dengan tambah indeks. Jadi X kuasa 3. Kan? 2 tambah 1, 3 per 3. Okey, 1. Next, 6X kuasa 2 per 2. 5 kamiran dia ialah 5X. Okey, dia bagi had. Jadi kita boleh letakkan hadnya daripada 5, daripada 2 hingga 5. Okey, boleh? Okey, lepas tu kita akan start masukkan dia punya had. Okay, gantikan semua X dengan had yang diberi. Jadi, kita akan dapat luas kita ialah begini. Okey, X yang pertama ialah 5. Jadi, 5 kuasa 3 per dengan 3 per 3 tolak 6. X kita ialah 5. So, 5 kuasa 2 per 2. Okey, per dengan 2 tambah 5. X kita ialah 5. So, gantikan semua X dengan 5. Tutup kurungan. Okay, next kita tolak dengan, nampak had bawah ada 2. Jadi gantikan semua X dengan 2. Saya sambung di bawah ya sebab tak muat nak sambung kat tepi. So saya sambung di bawah. Saya dapat 2 kuasa 3 per 3 tolak 6. 2 kuasa 2 per 2 tambah 5 darab 2. Tutup kurungan. Okey, awak kira dengan kalkulator, awak akan dapat luas sama dengan negatif 9. Nampak tak? Okey, sekarang back to basic kita. Pernah tak selama ni kita kira luas tu dapat negatif? Keluasan rumah saya ialah negatif. Tak ada ya. So, bila kita dapat jawapan luas sama dengan negatif, maka kita abaikan negatif
atau, bukan kita abai sebenarnya, atau cara yang lebih tepat kita letakkan simbol modulus. Jadi sebab tu kita dapat luas sama dengan 9. Letakkan tanda modulus. Alright, boleh? Okay, next mari kita tengok contoh yang kedua. Masih dengan paksi X tapi di bawah. Alright, mari kita tengok kat sini. Limit dia, nampak tak? Ini nampak? Ini persamaan kita. Limit dia ialah daripada sampai 4. Jadi kita kira luas daripada 0 hingga 4. Persamaan Y tapi pada X. Okey, nampak? Walaupun di sini kita akan pergi pada X sebab tu kita dapat kawasannya. Sebab tu kawasan tu penting nak tahu di mana. Okey, sekarang baru kita kira masukkan Y itu apa. Okey, Y memang dah bagi. Negatif 1/2 X kuasa 3 dx. Kamiran masih saya tak hilangkan. So, barulah kita nak hilangkan kamiran. Dia akan jadi negatif 1/2 X kuasa 3 tambah 1/3 tambah 1. Kan? Okey. Had kita ialah daripada 0 hingga 4. Jadi kita dapatlah, kemaskan jawapan kita kat dalam tu. Kita dapat negatif X kuasa 4/2 darab 4, 8. Tutup 0 hingga 4. Okey, next kita akan gantikan nilai X dengan 4 dan juga 0. Jadi kita dapatlah luas sama dengan yang pertama negatif 4 kuasa 4/8. Okey, itu saya gantikan dengan 4. Tolak had bawah negatif 0 kuasa 4/8. Okey, gunakan kalkulator kamu. Awak akan dapat luas sama dengan negatif 32. Okey, ingat kalau negatif kita moduluskan jawapan kita. So, kita dapatlah luas sama dengan 32. Okey. Okey, baiklah. Sekarang kita kepada kes yang ketiga. Bila kita nak tengok luas antara paksi X dengan lengkung. Tapi kita ada dua-dua kawasan. Bawah ada, atas pun ada. Okey, jadi macam mana nak buat bila ada dua keadaan macam ni? Okey, jadi kita tengok contoh yang pertama. Sekarang kita ada satu persamaan lengkung dan paksi X. Macam saya pesan, step yang pertama kita mesti kenal pasti mana kawasan yang kita nak cari dahulu. Jadi sekarang kita nampak di antara lengkung dan paksi X, sini ada satu kawasan. Nampak tak? Okey, lepas tu ini dekat bawah. Lepas tu naik pula. Oh, kita ada pula kawasan yang kedua. Maksud dia duduk di atas paksi X. Jadi, bila dapat macam ni, soalan ada atas, ada bawah, kita pecahkan dia kepada beberapa bahagian. Dalam kes ni, ada dua bahagian lah. Kalau ada 3, pecahkan kepada 3. Tengok berapa bahagian yang ada. Okey, buat part by part. Okey, jadi sekarang kita ada luas. Kita nak kira luas. Yang pertama dahulu, luas kawasan yang pertama, kita kena kamirkan daripada 0 sampai 3, Y kepada X.
Jadi luas pertama 0 sampai 3. Y kita ialah 2x kuasa 2 tolak 6x terhadap x. Okey, step kita kamirkan. Luas nombor 1 ialah 2x kuasa 3 per 3 tolak 6x kuasa 2 per 2 daripada 0 hingga 3. Okey, sekarang kita dah start nak gantikan. Kita gantikan dengan 3 dahulu. Jadi luas 1 sama dengan 2 darab 3 kuasa 3 per dengan 3. Okey, tolak 6 3 kuasa 2 per 2. Tolak. Okey, next yang kedua kita ada sifar. Okey, tolak 2 sifar kuasa 3 per 3. Tolak 6 darab sifar kuasa 2 per 2. Kenapa saya tunjukkan semua step ni? Sebab sini markah lah. Sini markah. Alright. Okey, lepas tu awak dah start tekan calculator. Jadi kawasan yang pertama ni awak tekan calculator, awak akan dapat negatif 9. Okey, boleh? Tapi tadi saya dah pesan kalau negatif kita modulus kan? Jadi dapatlah luas yang pertama 9. Biasanya kalau melibatkan satu kartesan kita panggilkan dia sebagai 9 unit lah. Okay, itu baru luas yang pertama. Next, kita kira pula luas untuk yang kedua. Okay, mari kita kira luas yang kedua. Luas yang kedua ialah kamiran daripada 3 sehingga 6. Okey, Y kita, Y kan? Y kita ialah 2x kuasa 2 tolak 6x terhadap x. Jadi kita start kamirkan. Ini ialah 2x kuasa 3 per 3 tolak 6x kuasa 2 per 2. Tapi limit kita dah daripada 3 hingga 6. Okey, kita masukkan limit sekarang. Luas yang kedua ialah 2, 6 kuasa 3 per 3 tolak 6, 6 kuasa 2 per 2. Tutup. Itu untuk 6. Okey, limit kita yang kedua, had kita yang seterusnya ialah 3. So, tolak 2, 3 kuasa 3 per dengan 3 tolak 6, 3 kuasa 2 per 2. Okey, jadi sekarang kita kira luasnya, luas yang kedua itu gunakan kalkulator, kita dapatlah luas yang kedua ialah 45 unit. Okay. Jadi sekarang kita nak cari luas semua-semua, mestilah luas 1 tambah dengan luas 2. So luas kita dapatlah 9 tambah 45 unit. Okey, jadi luas keseluruhan untuk soalan ini ialah 54 unit. Okey, boleh? Okey, next kita tengok contoh yang seterusnya. Masih ada atas dan bawah. Okey. Jadi ini di atas, ini saya tandakan kawasan nombor 1. Ini di bawah, hati-hati kalau di bawah dia akan jadi negatif. Jadi kita akan letakkan dia sebagai modulus. Okay, sekarang kita kira luas yang pertama. Luas 1 ialah kamiran daripada 2 hingga 6. Okey, persamaannya, okey ini saya kembangkan dulu. Y 6x tolak x kuasa 2. Persamaan kena cantikkan dulu.
So, saya akan dapat 6x tolak x kuasa 2 dx. Jadi, saya step kamin. Okey, step nombor 1. Saya step kamin. Jadi, luas yang pertama, saya akan dapat 6x kuasa 2 per 2 tolak x kuasa 3 per 3. Limit saya ialah 2 hingga 6. Okey, sekarang saya masukkan limit. Saya masukkan limit atas dulu. Luas yang pertama ialah 6. 6 kuasa 2 per 2 tolak 6 kuasa 3 per 3. Okey, selesai limit atas. Next, saya nak gunakan limit bawah. Limit bawah saya ialah 2 tolak. Okey, 6, 2 kuasa 2 per 2 tolak 2 kuasa 3 per 3. Okey, jadi gunakan kalkulator, kirakan luas. Awak akan dapat luas yang pertama ialah berapa kat situ? 80 per 3. Tak cantik sikit lah. Okey, 80 per 3. Okey, next kita kira pula luas yang kedua. Cara masih sama. So, saya dapat luas yang kedua. Saya kamilkan 6x tolak x kuasa 2 dx. Tapi limit saya 6 hingga 8. Jadi, luas kedua. Saya akan dapat 6x kuasa 2 per 2. X kuasa 3 per 3 dari 6 hingga 8. Okey, saya akan pindahkan sekarang dia punya nombor. Masukkan had. Luas yang kedua ialah 6, 8 kuasa 2 per 2 tolak 8 kuasa 3 per 3. Okey, selesai dah had atas. Tolak had bawah 6, 6 kuasa 2 per 2 tolak 6 kuasa 3 per 3. Of course lah yang ini sebab dia duduk di bawah, awak akan dapat negatif. So, kira-kira dapat negatif 44 per 3. Kalau negatif, kita moduluskan. Jadi, dapatlah luas yang kedua ialah 44 per 3. Next, kita punya luas keseluruhan ialah 80 per 3 tambah 44 per 3. Jadi dapatlah luasnya ialah luas keseluruhan ialah 41 1 per 3. Okey, itu kes yang ketiga. Boleh? Okey, next seterusnya kita pergi